Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar tahun 2? Saya doakan kamu berada di dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk kita belajar pada hari ini. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran di dalam mata pelajaran ibadah tahun 2. Jadi sebelum kita belajar lebih dalam, jom kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan lagi belajar di dalam tajuk istinja, iaitu tajuk yang ketiga di dalam silibus pembelajaran ibadah tahun 2. Okay, jadi sebelum ini kita dah belajar dah berkenaan dengan pengertian istinja dan juga hukum istinja. Dan juga kita dah belajar cara beristinja menggunakan air. Okey, pada hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran dalam tajuk istinja ini. Kita akan fokus kepada cara ataupun istinja dengan selain air. Macam sebelum ni kita belajar cara istinja menggunakan air. Jadi boleh tak kalau kita nak istinja, kita tak nak guna air, kita nak guna benda lain? Jadi macam mana tu? Okay, jom kita tengok cara istinja menggunakan selain daripada air. Okey, jadi sebelum itu, Ustaz nak kamu keluarkan buku teks ibadah tahun 2 ini. Kamu boleh buka di muka surat 31. Di muka surat 31. Okey, buka dulu. Okey, dah buka. Okey, tengok kat situ pelajaran yang ketiga, istinja dengan selain air. Boleh ke tak? Kalau boleh, apakah syarat-syarat dia? Okey, jom kita tengok syarat kalau kita nak istinja dengan selain air. Okey, syarat istinja dengan selain air. Okey, yang pertama kena pastikan benda yang kita nak guna itu benda tersebut mesti kering, keras dan kesat seperti kayu, daun kering dan batu. Ini syarat utama kalau kita nak beristinja selain daripada air. Jadi boleh tak kalau kita nak istinja selain daripada air? Jawapan dia boleh. Cuma pastikan bahan yang kita nak guna itu mestilah kering, keras dan kesat. Contoh dia macam ni. Yang Ustaz letak gambar kat sini. Contoh dia yang pertama kayu. Ini kayu ataupun ranting kayu. Pastikan kayu yang kamu nak guna ini mestilah kayu yang tidak berduri. Sebab apa kita guna kayu tak berduri? Sebab untuk keselamatan. Kalau kamu guna kayu yang berduri, nanti kalau kamu istinja, macam mana? Tempat yang kamu istinja itu berkemungkinan akan luka, dapat memudaratkan kamu. Daripada kamu nak istinja, dah kena pergi klinik. Boleh faham? Okey, itu yang pertama. Contoh yang pertama, kalau benda itu kering. Yang kedua, mestilah kesat. Kalau kesat pula, yang kedua, contoh dia seperti daun kering. Daun kering. Okay, ini gambar dia, daun yang kering. Daun yang kering ini selalunya dia berwarna apa? Warna dia warna apa? Warna daun ni? Warna dia, kebiasaan dia bila dia dah kering, dia akan berwarna coklat. Warna coklat menandakan dia dah kering. Sebab daun yang kering ini sifat dia kering dan juga dia ni kesat. Dia tak licin. Kalau daun yang tak kering ataupun daun hijau lagi, kalau kamu rasa, kalau kamu gosok atas daun yang hidup lagi tu, kamu rasa daun tu macam lembut dan lembap. Lembap ni dia tak kering dan juga dia ni licin. Jadi daun hidup ni, daun hijau itu kamu tidak boleh guna untuk beristinja. Sebab dia tak cukup, dia tak melengkapi syarat-syarat benda yang kita boleh guna untuk istinja. Dan contoh yang ketiga, yang dicakap keras. Contoh yang keras ini seperti batu. Tengok dalam gambar ni, ini batu kerikil.
Batu-batu yang kecil. Batu-batu yang kecil ini juga pastikan batu itu dia tidak tajam. Kalau tajam, takut kamu istinja, tempat kamu istinja itu nanti akan luka, akan berdarah. Jadi tidak boleh. Kena pastikan batu yang kamu nak guna itu, mestilah batu itu mempunyai banyak. Paling bagus, batu itu banyak bucu. Kalau kamu tengok contoh batu ni, nampak tak batu ni? Dia tak licin tau. Dia ada bucu dia. Contoh, ni bucu 1, bucu 2, bucu 3, ada banyak bucu. Bila banyak bucu ini, maknanya kamu boleh hanya guna satu batu je lah untuk beristinja. Tapi pastikan setiap batu itu, setiap kali kamu istinja, mestilah di sudut-sudut yang berbeza. Contoh, kalau ketul batu yang besar, tapi dia banyak penjuru, maknanya kamu boleh guna setiap penjuru itu untuk istinja. Tetapi boleh tak kalau nak guna batu yang licin, macam batu sungai tu, macam batu yang dalam akuarium tu, boleh. Tapi hanya sekali sapu sahaja, dah tak boleh guna dah. Kamu kena ambil batu yang lain. Jadi paling baik kalau nak istinja guna batu, kena pastikan batu itu dia banyak penjuru ataupun banyak sudut-sudut dia. Maknanya dia jumlah yang akan istinja kita itu akan bersih sepenuhnya. Tapi kalau nak guna tak jumpa batu yang banyak sudut ataupun batu-batu yang ada segi-segi itu, kamu boleh guna juga batu yang licin, tapi kena kuantiti batu yang banyak, kurang-kurangnya 3 biji batu. Okey, boleh faham? Itu syarat yang pertama. Kena pastikan benda itu benda kering, keras dan kesat. Contoh seperti kayu, daun kering dan batu. Okay, Ustaz nak tanya, boleh tak kalau kita nak guna tisu? Jawapan dia boleh. Cuma Ustaz tak letak kat sini lah. Sebab tisu itu dia kering dan kesat. Kita boleh guna. Boleh tak kita nak guna kertas? Kertas pun boleh guna. Sebab dia kering dan kesat. Dia bukan, jangan guna kertas minyak tu. Kertas minyak itu dia licin. Kertas minyak tak boleh lah. Kalau kertas yang kering dan kesat, kamu boleh guna. Okey, tengok syarat yang kedua pula. Bukan benda licin seperti plastik. Syarat yang kedua, benda nak guna itu bukan benda yang licin. Contoh macam plastik. Plastik tak boleh guna. Sebab apa? Bila kamu guna untuk istinja, daripada tempat itu sikit dia terkena najis, bila plastik ni dia licin, dia dapat dia dapat najis itu dia akan merebak ke tempat lain. Itu yang kita tak nak. Daripada kita nak istinja sikit dah jadi banyak. Itu maksud dia. Bukan benda yang licin. Tapi batu yang licin tadi boleh. Sebab kita guna banyak batu. Okey, dia faham? Itu syarat yang kedua. Bukan benda yang licin. Yang ketiga pula ialah bukan benda yang dihormati. Contoh seperti makanan, pakaian dan tulang. Kamu tak boleh guna makanan untuk istinja. Contoh, kamu nak guna roti keping tu, kamu nak guna untuk istinja. Roti yang keping tu, dia syarat dia sifat roti tu dia kesat. Tapi boleh tak kita nak guna untuk beristinja? Jawapan dia tidak boleh sebab dia makanan. Sebab makanan ni benda yang dihormati. Jadi tak boleh guna untuk beristinja. Yang kedua, contoh pakaian pula. Boleh tak kamu nak guna baju ataupun seluar untuk kesat najis kamu? Tak boleh sebab itu pakaian yang kita nak guna. Melainkan pakaian itu memang dah pakaian yang kotor, memang kita tak nak guna dah. Bila kita guna, kita akan buang. Itu tak mengapa. Dan tulang, tulang tidak boleh digunakan. Tak kisahlah tulang itu tulang ikan ke, tak kisahlah tulang itu tulang ayam ke, tetap tak boleh guna. Sebab apa? Sebab tulang ini adalah makanan bagi jin. Jin dia makan tulang. Tapi dari segi batin lah, daripada segi zahir kita tak nampak pun tulang tu jin tu angkat. Dia bawa pergi mana-mana. Kita nampak tulang tu tiba-tiba bergerak sendiri. Itu bukan. Itu dari segi zahir yang kita nampak. Tapi dari segi yang kita tak nampak, tulang ini adalah sumber makanan utama bagi jin. Sebab itulah tulang kita tak boleh guna untuk beristinja. Boleh faham? Jelas? Okey, bagus. Yang ketiga tadi, syarat dia benda itu bukan benda yang dihormati. Yang keempat, syarat yang keempat ialah bukan benda yang bertulis ayat Al-Quran dan hadis. Pastikan barang yang kamu nak guna selalunya contoh macam kertas kan Ustaz cakap tadi, kertas kita boleh guna untuk istinja. Tapi pastikan kertas itu tak ada tulisan ayat Al-Quran ataupun tulisan hadis. Sebab ayat Al-Quran dan hadis ini yang dimuliakan.
Okey, yang dimuliakan. Okey, jadi kertas yang mengandungi ayat Al-Quran dan hadis tidak boleh guna untuk beristinja. Ataupun tisu, walaupun tisu itu boleh kita guna untuk beristinja, tapi kalau tisu itu mengandungi potongan ayat Al-Quran ataupun hadis, tak boleh juga kamu guna untuk beristinja. Ataupun daun-daun kering dia ada tulisan ayat Al-Quran dekat situ juga tak boleh guna. Okey, boleh faham? Jadi, perkara yang keempat itu tadi, benda yang bertulis ayat Al-Quran ataupun hadis tidak boleh guna untuk beristinja. Jelas? Okey. Jadi, ini adalah 4 syarat utama benda yang kita guna untuk beristinja selain daripada air. Jadi, kalau kamu tak nak guna air untuk istinja, boleh. Tapi dengan syarat, benda-benda yang kamu nak guna ini mestilah dia menepati keempat-empat syarat. Kita ulang dulu sikit. 4 syarat itu apa? Yang pertama, pastikan benda yang kamu nak guna itu mestilah kering, keras dan ketat. Yang kedua, bukan benda licin seperti plastik dan sebagainya. Ketiga, bukan benda yang dihormati seperti makanan, pakaian dan tulang. Dan yang keempat, bukan benda yang ada tulisan ayat Al-Quran dan hadis. Jadi kalau dia menepati keempat-empat syarat ini, maka kamu boleh guna untuk beristinja kalau kamu tak nak guna air. Tapi dia ada syarat lain pula. Kalau kamu tengok dekat dalam buku, ada info dekat bawah tu, kamu boleh tengok. Okay, saya akan terangkan kat sini. Okay, yang pertama, ketika menggunakan alat selain pada air mutlak, maka pastikan, sekali lagi, ketika menggunakan alat selain air mutlak, maka pastikan apa? Yang pertama, najis yang ada pada kubul belum kering. Kubul ini apa? Kubul ini adalah kemaluan di hadapan. Najis apa yang keluar? Najis yang keluar ialah air kencing. Pastikan air kencing itu belum kering. Kalau dah kering, automatik kita kena basuh dengan air. Kalau tak kering, kamu boleh guna barang-barang ataupun benda-benda yang menepati syarat yang tadi itulah. Okay, yang kedua, pastikan najis yang ada tidak meleleh ke peha atau bersih. Najis itu hanya berada di tempat keluar dia sahaja. Contoh kalau air kencing di kemaluan hadapan. Kalau tahi ataupun najis, kamu buang yang besar, dia berada di kemaluan belakang. Dia tidak meleleh ke peha ataupun ke betis. Maka boleh guna benda lain selain pada air. Kalau dia dah meleleh ke peha dan betis, kamu kena istinja menggunakan air. Mesti guna air juga. Okey, yang ketiga, pastikan tidak ada debu atau tanah yang melekat di tempat keluar najis. Jadi, kalau kamu nak guna benda selain pada air ini, pastikan tempat keluar najis, iaitu kemaluan hadapan ataupun kemaluan belakang, dia tidak ada debu ataupun tanah yang melekat. Kalau ada, kamu kena guna air. Kalau tak ada, kamu boleh guna benda lain selain daripada air yang menepati syarat-syarat yang kita bincang sebelum tadi. Yang tadi kita bincang tadi. Okay, boleh faham? Okay, jadi ini adalah syarat tambahan lah untuk kalau kita nak istinja selain daripada air. Jadi kalau ada orang tanya, boleh tak kita nak istinja selain daripada air? Jawapan dia boleh, tapi dia ada syarat-syarat dia. Kalau menepati kesemua syarat-syarat itu, maka boleh kamu guna untuk beristinja. Boleh faham? Boleh jelas? Okey, cukup sekadar ini sahaja. InsyaAllah kita akan pada minggu hadapan, kita akan teruskan lagi pembelajaran pada tajuk-tajuk yang baru. Okey, saya harap kamu boleh fahamlah dan boleh amalkanlah. Contoh, kalau kamu nak praktikkan istinja lepas ni pun boleh. Kalau kamu malas nak guna air, boleh guna cara ini, benda selain daripada air. Tapi pastikan kamu cuci tu cuci dengan bersih. Barulah sah solat kamu kalau kamu solat. Okey, boleh faham? Boleh jelas? Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.